dah berlakunya proses penjajahan, serangan Portugis semua, kan? Akhirnya apa yang berlaku? Saya nak ambil contoh di Perak lah. Siapa boleh bagi kat saya bila tarikh penjajah Bangkok? 1874. Sebab saya tak ingat tarikh tu. Apa dah isi penjajah Bangkok? Siapa study form 6 insya-Allah jumpa. Okey. Di antara isinya perjanjian Bangkok tu apa dia? British penasihat sultan, bukan orang alim dah. Tak biaran. Sultan lah jadi macam nak kata boneka tak layak sangat. Tetapi kuasa mutlak sultan sudah hilang. Urusan agama dia ambil oleh sultan. Urusan politik dia ambil oleh penjajah. Nampak tak? Itulah sejarah sekularisme yang berlaku pada kita, yang sampai hari ini kita pegang, sebahagian pegang, bahasanya urusan politik jangan campur dengan agama. Ni urusan agama, urusan sultan. Saya nak beritahu satu benda. Oleh kerana Islam ni yang Allah Ta'ala utuskan kita wajib beriman kepada malaikat, raqib, atid, kiri dan kanan. Okey? Ni semua maklumat orang tak saja nak sebut ya. Yang bertugas kiri dan kanan mencatat amalan baik dan amalan jahat manusia. Apabila raqib dan atid bertugas ni, ada tak ketika orang tu berpolitik dia tak catat apa-apa maklumat? Tak faham maksud saya? Nak habaq kalau kita simpan, kita faham politik tak boleh campur dengan agama. Politik kotor, agama bersih. Ingat, orang agama tak boleh main politik, orang politik tak boleh main agama, macam itulah lebih kurangnya. Kan? Apa yang berlaku nak habaq bagi sebenarnya politik untuk memertabatkan agama. Itu ceritanya. Rasulullah di Madinah dapat kuasa politik untuk apa? Memertabatkan agama. Tu nak habaq bagi, dia malah marah tu. Baik. Jadi nak habaq di sini, apabila diasingkan macam tu, kan? Maka menjadi masalah orang yang duduk di bidang politik, dia fikir dalam bentuk sekarang ni demokrasi yang memerlukan kepada menang majoriti untuk memerintah. Okay? Dia tidak fikir dosa pahala. Asal aku menang sudah, tipu pun tak apa, bohong pun tak apa, gelantang pun tak apa. Tak tuan-tuan cakap kena habaq realiti macam tu. Bila ditanamkan pemikiran macam tu, tidak ada siapa terlintas dalam hati, ya Allah, takutnya aku kepada Allah bila berpolitik. Sedangkan kita dalam Islam nak minta jadi calon pun takut. Pasal apa? Mengingat tanggungjawab. Kalau fikir macam mana Sayyidina Umar Al-Khattab, fikir nak tanggung gantung pihak rumah fakir miskin. Kalau nak bagi, nak dapat projek, minta pelarian lain ataupun masuk TV, pergi buat bola berita. Kata ada orang tenang sangat, rumah teruk dah runtuh, dah bawa bagat kapal mai. Betul tak? Ada pelarian orang kalau nak main, tak ada apa babai dah. Itu cerita bagi. Jadi apabila macam tu, kalaulah kita fikir macam tu, fikir dosa pahala, barulah kita akan nampak besarnya amanah Allah menjadi pemimpin. Tapi bila nampak menang, boleh buat duit, boleh buat harta, yang penting ketuanan kita tak hilang. Perangai bodoh ke buruk, maka pergi. Tu malah jadi kasar. Jadi nak habaq bagi di sini, setiap gerak-gerik kita mesyuarat ke, kita bercakap ke, kita kempen ke, tetap ditulis dosa pahala oleh Allah Ta'ala. Malaikat tak akan rehat, tak akan relax. Sebab itulah penilaian kita sekarang ni, bila kita beriman dengan Allah SWT dan malaikat dah hari kemudian, maka benda yang kita nak bincang ni, kalau aku duduk bekerja dalam politik, adakah aku bekerja untuk Islam? Nak martabatkan Islam ke tak? Kalaulah dalam konteks perlembagaan hukum syarak sudah dipelecehkan, perlembagaan lebih besar daripada hukum syarak, sedangkan perlembagaan itu benda yang kecil cipta oleh manusia, hak Allah jadi kecil, adakah kita nak biar? Tentu kita tak akan biar. Maka sekarang bila orang politik kalau fikir dengan keadaan dosa pahala, dia akan nampak, ya Allah, macam mana agama dipelekeh, takkan aku nak duduk saja. Termasuk kita yang bawah ni, kita bawah ni kita boleh cakap macam ni lah, bagi peringat dalam suara yang amat kecil. Tetapi nak cerita bagi realitinya, no, hak yang berkewajipan sepatutnya tak payah habaq, automatik tengok, oi, kita punya perlembagaan ni sudah lebih daripada hukum syarak, tak boleh, kita kena berbetul balik, tak ada siapa habaq.
Sepatutnya gitu. Itu kalau ada fikiran. Kalau tak ada, Allah Alam lah macam mana. Jadi di antara tu cabaran sekularisme yang nak saya sebut sini, selagi kita simpan idea ini, pemikiran tu dalam minda kita ada tu, selagi itulah kalaulah contoh macam ni kan. Kalau tuan-tuan kena saya mengaji hak rendah-rendah je lah, dekat ijazah ya kan, mengaji dekat rendah-rendah ni dekat ijazah ya. Okey, baik, boleh mengajar kita awak semua. Jika ditakdirkan Allah Ta'ala 30 tahun depan yang burung bila ini saja cerita lah. Tiba-tiba ambil calon, abang nak bagi kan, selama ni duk boleh mengajak 20 tahun dah, mengajak masjid, baca kitab ni, tiba-tiba masuk calon, ustaz tak boleh main mengajak masjid dah. Pasal apa? Ijazah ustaz jadi warna lain lah. Faham? Kenapa jadi gitu? Orang yang ada master PhD syariah, ada usuluddin kan? Kenapa dinafikan ilmu dan agamanya? Itu yang rosak kan? Sebenarnya Allah Ta'ala bagi akal. Allah Ta'ala turun Al-Quran bersama Nabi. Hang belajar, hang faham, hang nilai sendiri. Ya, macam tu kaedah dia. Okey, baik. Mana kalau liberalisme pula yang ada ni? Yang ni kena jaga lah ni. Saya tak berminat nak masuk panjang liberalisme. Cuma nak habang bagi, bila dalam konteks Malaysia, setelah diselitkan keadaan sistem perundangan kita macam tu, fahaman agama disempitkan jadi kecil, menyebabkan apa-apa kita buat kerja agama menjadi satu benda pelik. Faham tak? Jadi apa? Pelik. Saya bagi contoh lah. Kalau sekolah di daerah Gerian lah, saya sebut sekolah lah, berapa buah sekolah yang boleh buat hari sukan yang terakhir perempuan tidak berlari di atas padang? Cerita duduk sekolah rendah tu okey lagi dah, budak-budak. Tapi kalau sekolah menengah ni macam mak orang dah, payah dah kita nak jaga mata. Tu pun ada kawan duduk pelakih main kita. Dia kata apa? Dia kata, dia kata, ustaz tak boleh tengok budak-budak lari. Haram. Kami tak apa, kami juga ustaz. Ya Rabbi, lagi aku berucap dah bujuk aku. Nampak dangkal sangat cara fikir tu. Nah, sebenarnya dari segi psikologi, penjajah sebelum masuk ke negara kita ni, dia dah kaji habis dah kita punya kehidupan kita, agama kita, masyarakat kita, cara kita berfikir kan. Okey, Sir Henry Ford buat kereta Ford. Umur kereta Henry Ford dengan kemerdekaan Malaysia yang mana dulu? Ford dulu. Malaysia nak buat berskor tak tinggi. Jepun main Malaysia pun kena berskor tu. Tak ada lagi, dia bukan hina dah. Nak abad bagi kita punya teknologi tu lambat. Bila teknologi kita lambat, orang yang nak main ikut kita tu, dia dah kaji habis dah apa kekuatan apa ni semua. Dia kata agama sebenarnya masjid yang kacau. Halih boleh jalan, tak ada masalah. Jadi itulah di antara perkara-perkara yang kita sebut hari ini. Dia pun memahami budaya hidup kita dan dia nampak kita tak sensitif dalam benda-benda tertentu. Ya. Pecah dan perintah itu sistem yang dibuat oleh otak penjajah. Pecah perintah. Maka sekarang ni kalau kata minta maaf lah, kalau sesama bangsa kita pecah kan, senang dia nak perintah. Sebab kita berdiri di atas majoriti. Tapi bila kita diajak bersatu, apa kita nak pegang? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Okay. Wa'tasimu, berpeganglah kamu dengan tali Allah. Bukalah mana-mana tafsir pun. Bihablillah bermaksud syariat Allah, tali Allah. Jika nak kira majoriti, Nabi akan ajak seluruh orang Arab bersatu atas nama Arab. Arab paling major. Di mana kita duduk pun, itulah kita pegang. Sebab yang akan nak tanya, Al-Quranu imami. Ma imamuka? Apa ikutan kamu? Al-Quranu imami. Itulah ikutanku. Quran ikutanku. Tak ada hal lain dah.
Pergi ke mana pun, pergi masjid pun, Tok Imam pun ikut dengan cara Islam. Semua kita akan ikut dengan cara Islam sebagai pedoman hidup kita. Adapun bangsa kita tak boleh nak lari mana dah. Kita ditakdirkan lahir dalam keadaan masyarakat Melayu, terima ajalah. Tapi Islam yang akan bawa kita ke syurga. Kalau Arab dia berbangga dengan Arabnya, Turki bangga dengan Turkinya, Mesir berbangga dengan Mesirnya, dia akan berlaku asabiah yang teramat hebat. Inilah poin penjajah nak jahanamkan mana-mana negara Islam. Kan ke? Okey. Parsi, Iran. Kalau ada sejarah Islam, Turki Osmani tu, sebelum jatuh tu, di antara faktor-faktor kejatuhannya, dimomok-momokkan, diwar-war-warkan supaya apa? Pernaik semangat kebangsaan. Hampa ni bawa masuk Islam. Mereka buat hampa ni macam hampa kat mereka. Ngawatan. Macam mana apa boleh biar orang Arab yang merintah negara hampa? Nampak orang dia punya, orang kata apa, doktrin itu. Orang kata dia tak nak pemikiran tu. Kawan ni dah lah bawa masuk Islam. Tahu nak jinak Islam. Tiba-tiba main dah. Nah, cucuk. Betul juga tu. Hasil negara kita ada bangkrut semua. Kan? Kita penduduk tanah ni. Macam mana dia boleh jadi pemerintah pula? Ya Allah, dia lupa dah Islam yang asal masuk dia boleh mengucap dua kalimah syahadah tu dia tak nampak dah. Dengan sebab orang mai lah apa boleh mengucap. Hidayah dapat dengar sebab ada orang datang. Boleh faham tak? Jadi nak cerita bagi sebenarnya orang kata isu rasis. No. Sebab Islam bukan menjuangkan masa Islam nak bagaimana agama itu didaulatkan dalam keadaan macam mana sekalipun. Cuma faedah fiqh tu dia akan berlaku dalam keadaan tertentu, hukumnya berubah-ubah mengikut keadaan. Ada kalau hukum berubah macam ni, tapi hak hukum yang tetap akan tetap. Macam tu dia. Baik. Satu lagi apa? Masuknya serangan penjajah kepada umat Malaysia ni, kalau kata sebelum dia bagi pun, dia dah tengok dah. Tak ada masalah. Pasal apa? Orang yang ada dalam Malaysia ni akan perintah macam dia juga, tak ada masalah. Cumanya orangnya betul tukar. Okey. Fikiran apa? Sekularisme, liberalisme, kapitalisme. Okey. Kalau kita sebut tadi, dalam politik kita masuknya sekularisme. Dalam masyarakat dia akan masuk liberalisme. Campur api dah habis. Kan? Sebab tu anak-anak kita bila masuk dengan aktiviti sukan peringkat yang atas-atas tu, tak akan jumpa kalau panjang. Tak akan jumpa kalau panjang. Dan tak silap saya ada satu atlet kita perempuan, dia bunuh diri dengan sebab gangguan seksual daripada seorang jurulatih dia. Ya, kalau jurulatih yang ada ubat, mai sembuh urut betih merli perempuan. Yalah. Macam-macam boleh jadi dah cerita kan? Sebab peraturan sukan, kawan saya di Izzuddin tahun 1992, dia dapat johan pecut sekolah di Ipoh. Johan pecut. Tiba-tiba nak wakil ke peringkat lebih atas, dia kata aku apa jadi nak pakai luar panjang. Takkan Izzuddin nak luar pendek. Nah, maka namanya dinafikan, tidak dibenarkan untuk masuk acara di peringkat atas. Tak rasa dengar kita. Lama dah bila saya pun tak tahu nak cakap apa. Bila saya main dengan orang sukan, masa tak boleh masuk tajuk langsung. Nak buat apa lagi? Kita nak betul di mana? Itu di antaranya lagi lah. Itu di antara perkara-perkara yang kita boleh bincang. Saya nak sikit ambil daripada 10 perkara yang menjadi apa? Menjadi salah tanggap, salah faham berkenaan dengan Islam di Malaysia. Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya baca sikit lah. Okey. Yang pertama, salah tanggap nombor 1. Islam sekadar agama rasmi. Bila nak rasmi, baru ada baca doa. Lepas itu hampa nak buat apa pun buat. Allah alam lah. Saya tak kata Malaysia boleh. Baik. Ungkapan ini jauh tersasar dari kedudukan yang sebenar. Sebagaimana yang termaktub dalam perkara 3 ceraian 1 Perlembagaan Persekutuan. Islam is the religion of federation. Tak apa, kalau terjemah tengok. Islam is religion, Islam adalah agama of federation, daripada agama persekutuan. Ni dalam perlembagaan.
Tengok macam mana yang dikatakan Islam agama persekutuan, salah tanggap. Sepatutnya fikir macam mana, yang dipikirkan macam mana. Baik. Perkataan rasmi adalah sekadar tambahan, tetapi impaknya telah mengelirukan semua pihak dan membuat tanggapan yang salah mengenai kedudukan Islam di negara ini, hingga menjadi Malaysia adalah sebuah negara demokrasi sekular dengan Islam sebagai agama rasmi. Ni apa yang berlaku sebenarnya di Malaysia. Hakikatnya ketiga-tiga perkataan demokrasi, sekular dan rasmi tidak wujud sama sekali dalam perlembagaan. Rasmi tak ada dalam perlembagaan. Kalau mana? Saya ulang balik, dia punya salah tanggap apa? Kita pergi mata perkataan dia sebut pas sini Islam sekadar agama rasmi. Sebenarnya perkataan rasmi tak ada. Itu ditambah oleh orang biasa. Dalam perlembagaan tak ada. Bila dalam perlembagaan tak ada, tidak ada perkataan rasmi, maksudnya apa? Islam adalah sekadar agama yang boleh diamal tak mana-mana. Mana rasmi tak rasmi semuanya diamal. Faham tak? Itu yang pertama lah. Baik, seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak pihak yang berhujah bahawa ungkapan ini telah digunakan pakai dan diterima oleh banyak pihak sejak negara mencapai kemerdekaan. Persoalannya, di manakah keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang seandainya penerimaan yang tidak betul ini dibiarkan berterusan? Sembang asal pun Islam adalah agama rasmi. Kita pun sebut kan? Tapi sebenarnya rasmi itu tambahan. Okey. Apa jadi kepada sumpah agung di bawah perkara 7 perlembagaan di atas nama Allah yang suci? Hanya orang yang tidak mengenali dan beriman dengan Allah saja yang tergamak untuk menghilangkan ketinggian nilai sumpah agung itu. Baik, agung dah bersumpah nak jaga agama, tapi kalau undang-undang tak benarkan agung jaga agama, apa agung boleh buat? Bila sebut raja berperlembagaan, satu perkara yang amat tinggi nilainya. Tapi bila perlembagaan tidak, undang-undang tidak ikut perlembagaan, jadi masalah kita. Kita akan berkeli teruk, berbalah teruk. Pasalnya orang yang belajar undang-undang akan pertahankan undang-undang. Orang yang belajar perlembagaan akan pertahankan perlembagaan. Cuma masalah huraian perlembagaan disalah faham. Tidak ada kitab yang menghuraikan perlembagaan Malaysia. Orang kata kita mengaji kitab fiqh ada matan. Tak ada matan. Dia ada orang kata teks kecil, di bawahnya ada huraian. Kan? Tu dia panggil syarahnya. Okey, baik. Adapun perlembagaan, dia orang kata huraian Islam secara detail dan terang tak ada. Peguam faham cara peguam. Hak Muslim faham cara Muslim. Hak sekular masing-masing fikir faham cara sendiri. Itu yang menjadi masalah kita lagi. Islam dalam persekutuan sudah ada nama tu. Tetapi bila disalah tafsirkan, menyebabkan berlaku dah tertulis pula dalam undang-undang kita macam tu, menyebabkan apa yang Islam tak, undang-undang tak boleh buat. Yang tu yang kita duk fikir macam ni. Apa yang kita duk fikir, apa yang patut kita buat supaya ulama-ulama dulu nak terima kemerdekaan tu, hak ni yang kita nak jaga ni, supaya Islam menjadi orang dulu. Minta maaf, kebanyakan orang non-Muslim dulu tak berani pasal kita majoriti, kita kuat. Ya, tapi lah ni dah nampak sikit demi sikit dan makin banyak terang-terang menyatakan. Okey, minta maaf saya nak sebut. Okey, kena ada Datuk Chua Soelek. Nah, saya sebut ni atas dasar orang kata fakta sebenar. Okey, fakta sebenar. Apa kata Chua Soelek? Chua Soelek kata MCA sudah bersepakat tidak akan sokong hudud. Ya. Termasuk juga yang baru ni Timbalan Menteri Pendidikan. Ada seorang Cik Cina ni apa nama tak ingat lah. Sama juga. Tak sokong juga. Okey, India setakat ni tak boleh cakap banyak. Okey, tak apalah. Nak abang bagi, kalau kita cerita apa itu Islam, sebab dia memang tak faham Islam. Kalau dalam Islam, baik, cabang ilmu Islam terlalu luas dan banyak. Kira terlalu luas dan banyak. Bahasa Arabnya kita ambil basic lah, kan?
Kita ambil basic perkara asas, adanya fiqh, adanya tauhid, adanya tasawuf, dan tafsir hadis tu banyak lagi lah. Kita lihat basic dulu ni. Dalam tauhid kita belajar untuk mengenali Allah, sifat wajib dan semuanya. Dalam tauhid juga kita belajar bagaimana untuk mengenal Nabi, sifat yang wajib, sifat harus, sifat yang mustahil bagi Nabi. Dan apa itu perkara sam'iyat yang bakal manusia jumpa selepas kita bertemu dengan Allah. Itu dalam tauhid. Dalam masa yang sama, dalam tauhid juga yang kita tak ada belajar bagaimana nak mempertahankan akidah iman kita bila berdepan dengan agama lain. Yang itu kita tak ada belajar. Tidak dihuraikan banyak sebab kita belajar di perangkat asas. Kalau kita baca qul huwallahu ahad, huraiannya dalam sifat wahdaniyatullah, keesaan Allah SWT. Allah tidak beranak, Allah Taala tidak diperanakkan, dan semua benda tu kalau kita berdepan dengan geng-geng Nasrani ataupun Kristian, maka kita akan dapati itu sebagai jawapan logik, kata logik tetap boleh diterima. Pakai nas pun boleh, pakai logik pun boleh. Okey, baik, tak apa. Saya dalam sehari dua ni saya banyak buka YouTube Dr. Zakir Naik. Daripada tak erti langsung bahasa Inggeris, bolehlah sikit-sikit. Pasal minat punya pasal. Naiklah sikit pasal bahasa Inggeris tu. Tapi saya seronoklah ni duk tumpu agama Kristian dengan agama Hindu. Macam mana? Dalam agama Hindu hebat juga kan. Tapi syok ni kitab beda agama Hindu tu. Rupanya ada disebut Ahmadiyah sebagai Nabi akhir zaman. Tak apa, kita nak habaq balik macam ni. Hak tadi ni dalam tauhid kita mengaji tauhid untuk apa? Pertahankan akidah, menambah keyakinan kita kepada Allah. Mengaji fiqh pula adalah untuk membetulkan urusan dunia kita dengan Allah. Sebab itulah fiqh kita bagi kepada 4. Ulama dah bagi dah kepada 4. Nak kaji Quran, kaji hadis tak termasa, kita tak sampai pun kita nak kaji. Tapi apa yang boleh kita dapat sekarang ni, belajar apa yang telah ditapis oleh ulama, khususnya imam-imam mazhab 4 bahagian ni. Yang pertama ada dalam ibadat, apa dia? Dalam fiqh. Dalam fiqh ada yang pertama apa dia? Bahagian pertama, bahagian ibadat. Ibadat ni okey, satu hal dah. Yang ni paling banyak kita mengaji. Yang keduanya bahagian apa? Muamalah. Yang ketiga, munakah. Yang keempat, jinayah. Kalau hak ni sah duduk dalam perlembagaan, kitab perlembagaan jadi kitab tafsir. Faham tak? Akan jadi kitab tafsir. Semua dah duduk dalam tu. Bila ada orang non-Muslim tikai, mari kita tengok rak nombor apa, jilid nombor apa. Kan, hamil tengok kan. Bahasa Inggeris pun tak apa. Sudah siap tertulis. Cumanya kita tidak buat macam tu. Sebab apa? Sebab kita dah faham bila Islam semuanya lengkap ada belakang. Itu cerita dia. Jadi bila non-Muslim tak mau terima itu, kita tak pelik sebab dia tak faham. Cuma tugas Muslim bagi faham itu adalah agama. Bila ada hamba Allah nak buat pula, kata pula yang tu parti politik punya, bukan Islam punya. Kacau. Yang tu pun jenis tu hal tu. Kan? Bila minta dia buat bagi sama Islam, tak buat. Cuba buat tu. Jadi nak cerita bagi hari ni, ini bukan kempen, nak cerita bagi Islam itu mulia. Sebab saya rasa saya tidak boleh hak kita biar lama Islam dihina. Kita bercakap atas dasar nak tengok bahasanya apa yang Allah Ta'ala minta kepada kita, kita boleh buat dengan baik. Ya. Jadi itu di antara perkara yang kita boleh ambil. Itu salah tanggap yang pertama lah. Kita sambung sikit lagi. Boleh tak? Ya apa tak? Oh. Saya kena cukup masa pengurusi pergi syarat. Tak dapat kecil. Okey, hakikatnya. Cuba tengok, saya nak ulang balik tadi. Hanya orang yang tidak mengenali dan beriman dengan Allah sahaja yang tergamak untuk menghilangkan ketinggian nilai sumpah agung. Hakikatnya, pendekatan untuk menambah perkataan rasmi itu hanyalah suatu strategi politik ketika negara baru mencapai kemerdekaan dan berhadapan dengan darurat akibat ancaman komunis yang tidak percayakan Tuhan. Bagi mengelakkan masyarakat bukan Islam dari terus menjauhkan diri dari menyertai pemerintahan negara yang baru ditubuhkan, maka pendekatan demikian dilakukan oleh ahli politik ketika itu. Namun begitu, dalam suasana hari ini,
mana agama negara ini benar-benar mahu dihakis. Dia kata apa? Dalam suasana begitu hari ini tidak ada agama. Namun begitu dalam suasana hari ini di mana agama negara ini benar-benar mahu dihakis dan prinsip-prinsip liberal demokrasi sekular sedang melanda dengan hebatnya. Jadi kalau baca tak kena tempat berhenti jadi gedong kan. dia tak faham. Okey, kita baca begitu balik. Malu baca UPM. Okey, namun begitu, baru kena gaya dah. Dalam suasana hari ini di mana agama negara ini benar-benar mahu dihakis dan prinsip-prinsip liberal demokrasi sekular sedang melanda dengan hebatnya dalam era globalisasi ini, adakah perlu pendekatan sedemikian itu diteruskan? Rupanya ada orang tambah. Pasal apa? Pertamanya nak untuk kemerdekaan. Yang keduanya nak jaga hati pokok-pokok non-Muslim ni. Oleh kerana letak agama rasmi jangan bimbang. Islam tak kacau banyak. Bila kita buat majlis rasmi je kita pakai. Mungkin macam tu lah kot kan? Jadi bila beri faham itu, tu bila ni faham itu. Bila luak buat benda yang Islam luak pada majlis rasmi, nampak tak? Kan? Sudah jadi satu kecelaruan. Pasal apa? First information wrong. Pandai pula Inggerisnya. Malu lah. Alhamdulillah. Dia ambil agak Okey, dah terus. Okey. Salah tanggapan kedua. Tak tahu dia banyak dua sudah. Berdasarkan fahaman yang tersasar ini, pemikiran sekular terus menular dalam pemerintahan negara. Prinsip dan ajaran Islam tidak mampu mengawal dan tidak mengawasi aktiviti pemerintahan negara sama ada dalam pengubahan dasar atau undang-undang. Kan dah abang tadi? Nampak tu? Dia tajam kat sini, hak ni bercakap ikut ni. Yang tu yang rosak. Prinsip Islam tidak diberikan perhatian sewajarnya dalam pengubahan dasar ekonomi, pendidikan, sosial, budaya serta lain-lain dasar yang pernah digubal. Apabila sahaja disebut tentang Islam, para pentadbir dengan petah dan secepat kilat menolaknya dengan dalihan kita masyarakat majmuk. Itu dia. Saja rezeki nak jumpa orang ni sampai. Islam bertanggungjawab, Islam tanggungjawab negeri. Apa dia? Nampak ni? Apa dalih-dalih yang tak mau nak Islam ni? Dia kata apa tadi? Kita masyarakat majmuk. Islam tanggungjawab negeri. Lepas tu agama nak buat apa? Persekutuan negeri duduk di mana? Negeri duduk bawah persekutuan. Sepatutnya macam tu. Federal besar negeri ke kecil. Kan? Baik. Lebih dahsyat dari itu, ada yang mengeluarkan kata-kata yang boleh menjerumus kepada kemudaratan. Ingat, kalau kita ingin maju, agama perlu ditinggalkan. Sedangkan Mahkamah Persekutuan, Mahkamah tertinggi negara, dalam kes Lina Joy vs Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan satu lagi 2007 4MLJ 585 telah memberikan tafsiran yang lebih meluas kepada Islam yang terkandung dalam perlembagaan. Bila berlaku kes Lina Joy, baru kerajaan Malaysia study macam mana nak sekat Lina Joy. Baru abang, luas lagi baru hakim-hakim jadi sadiq kan. Tapi dalam kita pakaian tak boleh berlaku. Okey. Islam itu bukan sahaja satu, ni bukan khutbah Jumaat. Dah tanya zaman dulu baca khutbah Jumaat. Kalau baca ikut, orang kata ikut baca, dia tak jadi. Kena baca. Saya tulis koma berhenti walaupun tak ada titik. Saya kena buat gitu. Pasal apa? Tidak, asal lagi dia tak tahu tak mana baca. Dia tak sampai maksud. Islam itu bukan sahaja satu himpunan dogma-dogma atau ritual-ritual. Minta maaf kalau tuan-tuan ingat pelik-pelik. Dogma-dogma